Dia macam bunyi seolah-olah macam benda mengilai, tapi bunyi tu seolah-olah macam benda tu depan mata kita tau. Hi, Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Okay, hi guys. So, diharapkan korang menonton video ini berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan rezeki kita dan urusan dunia kita di atas muka bumi ini. Okay, insyaAllah. So, video kali ini Nora nak bercerita tentang pengalaman Nora. Salah satu pengalaman seram yang pernah berlaku ke atas diri Nora lah sebelum ni. Itu Nora masih lagi belajar, okay, di Universiti UiTM Sarawak. Okay, biasanya kalau kita dengar tentang universiti ni, hostel perempuan, kolej, kebiasaannya kita pasti akan dengar pasal cerita-cerita hantu, cerita-cerita seram, cerita-cerita gangguan ataupun kerasukan di kebanyakan hostel-hostel ataupun asrama pelajar perempuan. Ini adalah cerita salah satu yang terjadi juga ke atas diri Nora pada waktu itu. Okey, ceritanya bermula macam ni. Pada waktu itu Nora sedang membuat kerja pada waktu malam. Okey, dalam around pukul 11. Dalam around pukul 12 ke pukul 1. Okey, biasanya bilik Nora ni, okey, dia selalu malam-malam dia memang akan biasa panas tau. So kita orang perempuan ni, disebabkan bilik Nora menghadap belakang tu hutan, Nora lebih suka malam-malam buka tingkap luar-luar so that rasa macam angin malam tu sejuk lah kan. So malam tu nak dijadikan cerita, pada waktu tu Nora tengah buat kerja, and then dalam pukul 1 something macam tu memang tingkap bilik buka seluas-luasnya lah pada waktu tu. Okay, so angin kuat waktu tu. So kita orang tengah buat kerja, okay, buat assignment waktu tu. And then after buat assignment pun dalam habis dalam pukul 1 ke 2 pagi macam tu. Okay, kita orang layan movie sekejap dalam half an hour macam tu. And then lepas tu, waktu tu lah memang tiba-tiba kami terdengar satu bunyi macam macam tu. Dia macam bunyi seolah-olah macam benda mengilai, tapi bunyi tu seolah-olah macam benda tu depan mata kita tau. Benda tu, okey, bunyi tu memang sangat kuat, sangat-sangat kuat. Waktu tu Nora tengah tengok cerita dekat laptop, and bila tiba-tiba bunyi tu datang bersuara, okay, dan kuat sampai macam tu, memang time tu semua rumah memang meremang habis time tu. So memang tak sangka boleh tiba-tiba ada suara tu mengilai sekuat-kuat hati, macam seolah-olah benda tu ada dekat tingkap Nora. Okey, maksudnya berdepan betul-betul je dengan Nora time tu. So kita orang yang dalam bilik waktu tu yang tengah tengok movie time tu, terus zup kat tangan macam kenapa ni kan. Terus semua masing-masing macam kaku tau. Semua macam kaku. And then semua macam ketakutan. Semua tak bersuara. Kita orang tak ada, antara kita orang langsung semua tak bersuara. Semua senyap. Dalam 5 ke 10 minit macam tu juga kita orang agak kaku. Okay, tak bergerak. And then kita orang senyap. Okay, time tu lah bunyi tu memang kuat sangat. So, habis je bunyi tu, kita orang semua baca. Okay, and then kita orang terus nak tidur lah kan, sebab kita orang tak nak layan sangat bunyi tu, sebab kita orang ni orang perempuan, so takut nanti kalau tiba-tiba kerasukan ataupun kena rasuk histeria atau sebagainya. So kita orang terus nak tidur. And then lepas tu tak lama lepas tu aku bangun, and then aku nak kena pergi ke toilet lah. Dan aku buka pintu pada waktu tu, and then aku keluar buka pintu bilik aku pada waktu tu dalam pukul 3:30 pagi macam tu. And then aku tengok di lorong bilik aku waktu itu, keadaan pada waktu tu tengah senyap, gelap gelita. Okey, laluan pergi ke bilik air tu hanya ada lampu yang sama-sama sahaja tau. And then aku terpaksa kuatkan diri aku juga sebab aku nak pergi ke toilet pada malam tu. Okey, so aku pergi ke toilet juga. And then by the time aku nak keluar tu, aku memang rasa meremang satu badan aku. So aku pergi ke toilet secepat yang mungkin. Dan sebagainya. So, and then lepas tu asal aku rasa macam seram.
Okay guys, so rupanya waktu aku dah masuk dalam toilet tu, aku nak basuh tangan, sebelum aku keluar tiba-tiba ada orang keluar daripada dalam toilet tu. Rupanya ada orang dalam toilet tu, and then dia pun basuh tangan sebelah aku. And then waktu tu, masa aku nak keluar daripada toilet tu, aku kena lalu sebelah dia tau. So bila aku lalu sebelah dia pada waktu itu, and then tiba-tiba aku punya kunci bilik aku terjatuh. Okay, kunci bilik aku terjatuh dekat lantai. So masa aku nak ambil kunci bilik aku dekat lantai yang dah jatuh tu, so masa tu aku perasan, okay, budak yang sebelah aku tu, yang basuh tangan sebelah aku tu, sebenar-benarnya aku nampak kaki dia tergantung weh. Maksud je kaki dia tak cecah lantai. Korang bayangkan tak? So masa tu aku macam dah berfikir bukan-bukan dah waktu tu. Okay, jantung aku dah berdegup laju, tangan aku semua dah sejuk, muka bibir aku semua dah pucat. Okay, sebab aku dah rasa macam tak best. Aku rasa macam something. And then lepas tu, masa aku ambil, aku bangun saja, aku buat kuatkan diri aku bangun, and then aku nak keluar. Lepas tu aku terdengar dia cakap, dah tahu ke? Aku dengar dia cakap macam tu. Kau bayangkan? Okay, and then waktu tu aku memang terus berlari weh. Aku tinggalkan bilik air aku tu. Macam tu je. Aku memang tak toleh belakang langsung, sebab aku dah first time aku dengar suara yang agak menakutkan. Okay, menakutkan aku pada waktu tu juga. Korang bayangkan sebelum aku tidur aku dengar suara perempuan mengilai. And then lepas tu pukul 3 something, aku pergi bilik air, and then tiba-tiba aku ternampak orang dalam bilik air juga ada dengan aku. And then lepas tu kaki dia terapung. Apa perasaan kau kalau waktu tu? Memang malam tu aku cakap aku tak boleh tidur langsung. Serius, aku tak boleh tidur. Okay, walaupun aku lelapkan mata, okay, dalam doa aku memang aku harap selama aku tak boleh tidur tu, aku lelap mata je, aku harap tak ada apa-apa gangguan berlaku kat aku. Dan Alhamdulillah memang tak ada apa-apa yang berlaku kat aku selepas aku balik je daripada bilik air tu. Malam tu tak ada apa yang berlaku dekat aku lagi dah. Okay, tak ada apa-apa gangguan lagi. Okay, so besoknya tu aku terus ceritakan benda ni dekat roommate aku. Okay, so sebenarnya malam tu roommate aku pun sebenarnya rasa tak sedap hati juga. Okay, dia tahu aku pergi ke toilet pada waktu itu, tapi dia tak nak cakap. Mulut dia seolah-olah macam terkunci tau kan. So dia tak dapat nak halang aku untuk pergi ke toilet. So that's why aku pergi ke toilet sendirian pada waktu itu. So inilah antara salah satu pengalaman aku yang aku rasa agak cuak. Aku bersyukur sebab aku tak diberi lihat wajah yang sebenar-benarnya benda tu. Okay, aku rasa sangat bersyukur. Okay, aku hanya nampak kaki yang tergantung sahaja pada waktu itu. And then aku nak cakap, inilah pengalaman yang seram yang aku pernah rasa. Okay, di mana aku dengar suara dan aku nampak benda terapung, tergantung. Okay, ini pengalaman yang aku tak dapat lupakan. Salah satu pengalaman seram untuk diri aku yang pernah aku lalui. Okay guys, pengajaran kat sini, pastikan pintu tingkap korang tu tertutup rapat, okay, sebelum pukul 12. Okay, selepas pukul 12 tu korang faham sendirilah kalau dah bilik korang menghadap hutan. Okay, jangan nak enjoy suka-suka, jangan nak suka-suka kau buka luas-luas. Okay, sebab apa? Sebab ada benda yang memahati kita daripada jauh. Okay, so dia harap korang semua faham lah, okay, apa yang orang nak sampaikan ni. So kita kena sentiasa beringat, okay, dan sentiasa berhati-hati. Sebab hostel asrama perempuan ni memang kebiasaannya selalu dikunjung oleh benda-benda macam ni. Okay, sebab dia tahu kaum Hawa ni antara salah satu kaum yang lemah semangat dia. So benda-benda ni dia memang suka lah nak datang kacau kita yang kaum Hawa ni. So guys, sampai sini saja perkongsian Nora. Okay, antara pengalaman seram Nora yang pernah Nora lalui. Okay, so hope you guys enjoy watching. Okay, so stay tune untuk next video Nora yang akan datang. Okay, kalau korang suka video Nora untuk kali ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan komen, serta turn on notification juga untuk dapatkan update-update daripada Nora. Okay, so stay tune for my next video. Assalamualaikum, bye bye.